warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 5. Baris yang ke-15 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, yang mana merupakan menantu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun maknanya telah dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata nabinya, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya dia puji Sayyidina Ali dengan kata ana, aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, madinatul ilmi, gedung bagi ilmu, pembendaharaan bagi ilmu. Maka wa aliyu, dan Ali tu, Sayyidina Ali tu ialah pintu bagi ilmu. Tu Nabi puji Sayyidina Ali. Maka hadis ni daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, kata Sayyidina Ali, mendengar aku, kata dia, aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Rasulullah tu bersabda, yakni bersabda, ia Nabi. Apa hak Nabi sabda?
hak Sayyidina Ali dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi bersabdanya, hak Nabi katanya, tiada daripada hamba yang mukmin, tidak adalah daripada hamba yang mukmin yang meninggalkan sembahyang dan tiada mendatang akan dia akan sembahyang, yakni dan yang tiada mendatangkan dia akan sembahyang. Nabi sabda tidak adalah daripada kalangan hamba hak mukmin yang mana dia tu meninggalkan sembahyang. Dia tak solat, dia tak sembahyang. Manakala dia tak sembahyang dan yang tiada mendatang akan dia akan sembahyang. Dia tak sembahyang, kemudian manakala dia tinggal sembahyang, dia tak qada dan sebagainya. Dan yang tiada mendatang akan dia akan sembahyang, dia tak sembahyang, melainkan disurat oleh Allah Ta'ala atas mukanya, muka seseorang daripada hamba mukmin tadi, hak meninggalkan sembahyang, hak tidak mendatangkan dengan sembahyang tadi. Allah Ta'ala surat atas muka dia. Apa yang Allah Ta'ala surat? Allah Ta'ala tulis ini. Allah Ta'ala suruh malaikat lah maknanya. Ini, yakni ini hamba ni, hamba hak mukmin, hak meninggalkan sembahyang dan tiada mendatangkan sembahyang tu, dia ni keluar daripada rahmat Allah. Dia tu jauh daripada rahmat Allah. Itu disurat di atas muka dia. Dengan maknanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lalu tu kata Nabi, maka aku Rasulullah lah, maka aku kelepasan daripadanya, daripada hamba yang tidak sembahyang dan yang tiada mendatangkan sembahyang tadi. Yakni aku tak cara dia, dengan bahawa Nabi tak mengaku dia tu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu hadisnya. Ni duk cerita tentang perkara-perkara yang menakuti bagi orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Banyak hadis-hadisnya. Ini di antaranya. Dan apabila ditinggalkan oleh seseorang, habis itu hadisnya. Dan apabila ditinggal seseorang, yakni oleh seseorang, dia tinggal akan sembahyang fardu yang satu jua, yakni dia tinggal sembahyang fardu. Sembahyang fardu tu ada 5, dia tinggal satu waktu je. Dia tinggal satu sahaja. Nescaya disuratkan namanya, nama seseorang tadi yang meninggalkan sembahyang fardu satu sahaja ni, disurat ditulis atas pintu neraka. Yakni ditulis atas pintu neraka. Ditulis nama dia atas pintu neraka. Dengan bahawa dia ni ialah tergolong daripada ahli neraka. Itu makna dia. Dan tersebut pada hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik pada firman Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbil falaq. Maka berkata Anas, yakni bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa al-falaq itu ya Rasulullah? Ni hadis ni maknanya disebut oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas ni khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tersebut pada suatu hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Anas bin Malik, khadam Nabi ni, duduk dengan Nabi daripada kecil lagi. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Anas, suruh umurnya panjang, suruh maknanya murahnya rezeki. Maka kata Sayyidina Anas, ada beberapa
doa daripada Nabi kepada Sayyidina Anas. Maka kata Sayyidina Anas, daripada doa-doa Nabi hak kepada aku tu, semuanya aku telah rasa belaka. Maknanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala tiap-tiap doa hak daripada Nabi SAW kepada Sayyidina Anas. Suruh homo panjang dikabul. Sayyidina Anas maknanya seolah-olah rasa bila nak mati ni. Kerana panjang umur dia. Itu di antara doa Nabi pada Sayyidina Anas. Begitu juga murah rezeki. Nabi doa kepada Sayyidina Anas supaya dimurahkan rezeki. Dan rezeki Sayyidina Anas ni pun dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahawa orang lain pohon kurma misalnya dalam setahun tu sekali, dia 2 kali. Itu Sayyidina Anas. Ini doa daripada Nabi SAW. Lalu tu kata Sayyidina Anas, di antara doa-doa Nabi semuanya dikabulkan, aku rasa ke semua kecuali satu. Apa dia? Iaitulah mengecapi kebahagiaan di akhirat. Kerana hak tu tak rasa lagi. Mudah-mudahan kata Sayyidina Anas, aku rasa hak tu. Doa hak satu lagi aku tak kecapi. Ni maknanya Sayyidina Anas ni khadam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tersebut pada hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik pada firman Allah Ta'ala, di mana ada satu firman Allah Ta'ala yang biasa kita dengarnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya Rasulullah, qul a'udzu birabbil falaq. Berlindunglah dengan Tuhan, berlindung dengan Tuhan birabbil falaq, dengan Tuhan yang menjadikan al-falaq. Itu apa tu al-falaq? Maka berkata Anas, yakni bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa al-falaq itu ya Rasulullah? Sayyidina Anas tanya Rasulullah, al-falaq ni apa ya Rasulullah? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada jawab pertanyaan Sayyidina Anas, apakah itu al-falaq tadi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-falaq tu. Al-falaq dalam firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq tu. Al-falaq tu iaitu al-falaq ni satu telaga. Al-falaq ni ialah satu telaga di dalam neraka Jahannam, yakni yang berada di dalam neraka Jahannam. Itu panggil al-falaq. Satu telaga yang mana telaga tu terletaknya berada di dalam neraka Jahannam. Itu panggil al-falaq. Jika terbang burung 1000 tahun, yakni 1000 tahun akhirat. Kerana satu hari dunia, satu hari akhirat serupa dengan 1000 tahun dunia. Lepas tu kali sendiri. Jika terbang burung 1000 tahun, yakni 1000 tahun akhirat, kalaulah terbang burung tu 1000 tahun, yakni 1000 tahun akhirat, tiada sampai kepadanya, kepada telaga di dalam neraka Jahannam hak nisbah bawah, yakni pantat telaga. Mula daripada permukaan telaga, mula daripada muka telaga, burung tu terbang 1000 tahun akhirat, takkan sampai di hujung sekali, di bawah sekali. Telaga di dalam neraka Jahannam hak nama al-falaq ni. Nak ayat besar, nak ayat dalam. Maknanya telaga al-falaq yang ada di dalam neraka Jahannam ni. Maka kata Sayyidina Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa ia satu telaga di dalam neraka Jahannam al-falaq ni ya Rasulullah? Katanya Sayyidina Anas,
Dah dengar daripada Nabi, kata Nabi Al-Falaq ni ialah satu telaga yang berada dalam neraka Jahannam. Kalau terbang maknanya daripada permukaan telaga ni selama 1000 tahun burung tadi, kalau dia terbang tak akan sampai lagi di hujung, di dalam, di pendalaman ataupun di pantat telaga neraka Jahannam, hak panggilannya Al-Falaq ni. Dah begitu, maka bagi siapakah ya Rasulullah neraka Jahannam tak ada apa ni, neraka telaga Al-Falaq ni, siapa penghuni dia? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Falaq ni, satu telaga yang kedudukan dia berada di dalam neraka Jahannam ni. Kata Nabi-Nya, bagi orang yang meninggalkan sembahyang, bagi orang hak tinggal sembahyang, serta dia tinggal tu pula serta sihat badan dia, yakni bukan ada uzur, tidak, sihat badan dia, gi makan nasi boleh, gi jalan boleh, gi Tesco boleh, gi Giant boleh, tapi tak semayang tak boleh. Ni sihat tubuh badan. Ni orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Maka Al-Falaq tadi tu, satu telaga yang berada dalam neraka Jahannam, disediakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka-mereka hak meninggalkan sembahyang dalam keadaan tubuh badannya sihat, tanpa uzur. Tu dia tak sembahyang. Tu Al-Falaq disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang tersebut tadi. Dan tersebut pada hadis yang diriwayatkan akan hadis. Diriwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan tersebut pada hadis yang diriwayat akan hadis tu, diriwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Bermakna hadis ni ada dua riwayat. Satu jalur daripada Sayyidina Umar, jalur yang kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar satu dan juga Abi Hurairah satu radhiyallahu anhuma. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada akhir hadis itu, yakni ada pada akhir hadis itu, hadisnya panjang. Ni ambil hak belakang sekali dah. Hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab dan diriwayatkan juga oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada dua riwayat ni. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pada akhir hadis itu suatu, yakni ada sesuatu perkataan gitu. Ada suatu sabdaan. Sabdanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hadis tu, Nabi katanya, turun atasku, yakni oleh Jibril gitu. Turun atasku Jibril, yakni oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada aku dan katanya, kata malaikat Jibril alaihi salam, kata malaikat Jibril, baca olehmu, yakni ya Rasulullah ataupun ya Nabi Muhammad, baca olehmu ya Rasulullah. Maka kataku, yakni kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Jibril gitu. Kataku, yakni kata Nabi Muhammad bagi Jibril, dan apa aku nak baca? Dan apa aku baca, yakni apa aku nak baca? Hei Jibril, suruh aku baca, aku nak baca apa? Katanya, kata malaikat Jibril alaihi salam, baca ni. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'u syahwata fasawfa yalqawna ghayya. Itu ayat Quran tu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Artinya,
maka mengeringi datang. Tu fa khalafa, maka mengeringi datang, yakni maka ketinggalanlah, gitu. Maka mengeringi datang kemudian daripada mereka itu manusia, gitu. Maka mengeringi datang kemudian daripada mereka itu manusia oleh pecil-pecil yang jahat, yakni oleh furuk-furuk yang jahat. Pecil-pecil itu furuk-furuk. Furuk tu kena kepada siapa furuk ni? Furuk hak jahat-jahat ni, yakni pecil-pecil yang jahat tu. Apa makna furuk-furuk yang jahat? Yakni anak cucu mereka itu itulah manusia tadi. Maka mengeringi datang daripada mereka itu manusia oleh pecil-pecil yang jahat, oleh furuk-furuk hak jahat ni. Yakni apa furuk-furuk hak jahat hak datang ni? Yakni anak cucu mereka tadi tu. Mereka itu manusia tu. Meninggal mereka itu manusia tu akan sembahyang atau adha'us solah, dia meninggalkan sembahyang dan mengikut mereka itu anak cucu manusia tadi. Mereka itu mengikut akan keinginan nafsu, yakni akan keinginan hawa nafsu atau wattaba'us syahwat. Dia ikut hawa nafsu daripada segala maksiat, keinginan hak nak kepada maksiat. Fasaufa yalqauna ghayya. Jawab bagi orang-orang ni, orang hak selagi akan datang furuk-furuk hak jahat, yakni anak cucu hak jahat, hak tak sembahyang, hak ikut keinginan nafsu ke arah maksiat ni. Jawabnya fasaufa yalqauna ghayya, maka lagi akan berjumpa, lagi akan bertemu mereka itu anak cucu yang meninggalkan sembahyang, yang ikut hawa nafsu kepada kejahatan maksiat tadi. Apa yang mereka akan bertemu? Kejahatan, yakni balasan kejahatan. Dia akan temu balasan kejahatan, iaitu seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata kil iaitu ghayya tu, iaitu balasan kejahatan tu. Apa ghayya ni ataupun balasan kejahatan tu? Hak dalam ayat tadi, bagi mereka yang meninggalkan sembahyang, satu, mereka ikut hawa nafsu yang buat maksiat kepada Allah Taala ni, orang ni lagi akan berjumpa di akhirat kelak balasan kejahatan. Balasan kejahatan tu apa maksud? Dan kata setengah ulama, ghayya ni balasan kejahatan yang dia akan bertemu seksa di akhirat kelak, iaitulah satu wadi. Dia akan bertemu dengan satu wadi, satu lembah di dalam neraka Jahannam, satu ceruk di dalam neraka Jahannam. Gugur mereka itu anak cucu hak jahat-jahat tadi tu, hak tak sembahyang, hak mengikut hawa nafsu tadi tu, gugur jatuh dia tu pada wadi di dalam neraka Jahannam tadilah. Itu maksud ghayya tu, masuk dalam wadi, dalam telaga ataupun dalam satu lembah di dalam neraka. Itulah maksud ghayya yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Maknanya mereka akan timpa. Siapa mereka akan timpa ni? Iaitulah orang-orang yang meninggalkan sembahyang dan juga orang hak ikut hawa nafsu hak jahat ke arah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, hey Jibril. Dah maknanya nak Jibril tak disuruh baca ayat tu, duk cerita tentang manusia akan datang anak cucu hak meninggalkan sembahyang, hak ikut hawa nafsu ke arah maksiat tadi. Maka mereka ni balasan dia nya Allah Ta'ala cerita dalam ayat tu, hak malaikat Jibril suruh Nabi baca ni, akan terima balasan kejahatan. Apa balasan kejahatan? Satu lembah di dalam api neraka Jahannam, satu wadi, satu ceruk, maknanya satu tempat di dalam neraka Jahannam yang mereka tu duduk dalam tu.
Maka kata Nabi SAW kepada Jibril, "Hei Jibril, ya Jibril, dan adakah mengsia-sia umatku akan sembahyang kemudian daripada aku ni? Adakah umat aku ni tergolong daripada orang yang meninggalkan sembahyang, wahai Jibril?" Nabi tanya malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jawab, bahkan yakni bahkan mengsia-sia mereka itu akan sembahyang atau takdir gitu. Bahkan yakni mengsia-sia mereka itu umatmu, hei Muhammad, akan sembahyang, yakni dan dia mengikut hawa nafsu ke arah maksiat tadi. Datang pada akhir zaman, katanya malaikat Jibril lagi, datang pada akhir zaman beberapa manusia daripada umat Tuhan hamba ya Rasulullah, akan datang pada akhir zaman tu daripada umatmu ya Rasulullah, umat Tuhan hamba hei Rasulullah, mereka tu mengsia-sia mereka itu umat Tuhan hamba tadi, mereka itu mengsia-sia akan sembahyang, mereka tu akan mengsia-sia ke sembahyang, dan mereka itu takhir mereka itu umatmu hei Rasulullah, mereka itu akan melambatkan segala waktu. Apa segala waktu mereka itu takhirkan, melambatkan? Yakni segala waktu tu, waktu sembahyang lah. Waktu sembahyang tu akan ada daripada kalangan umatmu, kata malaikat Jibril. Manakala malaikat Jibril suruh Nabi kita baca ayat tadi, ayat Quran, fa khalafa min ba'dihim ila akhir tadi. Lalu tu Nabi tanya Rasulullah, Nabi tanya malaikat Jibril, adakah umat aku tu akan masuk dalam golongan-golongan Allah Ta'ala firmannya akan celaka, dia akan terima balasan kejahatan tadi, orang yang meninggalkan sembahyang, orang yang mengikut hawa nafsu sewaktu berada di atas dunia untuk buat maksiat tadi, adakah umat aku ni tergolong juga? Kata malaikat Jibril, ya, akan datang pada akhir zaman daripada kalangan umatmu hei Rasulullah, dia tu mengsia-siakan sembahyang. Allah Ta'ala bagi hadiah pada dia, tiba-tiba dia mengsia-siakan sembahyang tadi, bahkan dia melambat-lambatkan bagi segala waktu sembahyang dia. Dan satu lagi, dan mengikut mereka itu umat Tuhan hamba akhir zaman ni akan keinginan nafsu. Mereka akan ikut keinginan nafsu. Satu dina pada mereka itu segala umatmu akhir zaman tu, ayat ni mereka itu beberapa manusia daripada Tuhan hamba tu, umat Tuhan hamba tu. Satu dinar pada mereka itu sangkanya terlebih baik daripada sembahyang mereka itu. Mereka itu sekanya kerana ikut hawa nafsu tadi, satu dinar seria kita panggil, lebih baik daripada sembahyang. Lebih baik lagi daripada sembahyang. Yakni sekira-kira manakala bertembung kerja dunia dengan sembahyang, nescaya umatmu tadi dia akan mendahulukan pekerjaan dunia dia dulu, barulah kepada sembahyang. Ini pun setengah daripada benda yang tidak baik, benda yang berlaku yang mana dia ni ikut hawa nafsu, tidak mendahulukan sembahyang. Walaupun maknanya sembahyang tu waktunya muasat, waktunya luah, walau bagaimanapun itulah umatmu, yakni dia tu mendahulukan pekerjaan dunia berbanding daripada sembahyang. Dan pada tafsir qauluhu ta'ala, habis itu tu duk cerita tentang ayat tadi, fa khalafa min ba'dihim, habis dah situ. Dan pada tafsir qauluhu ta'ala, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhaza indar rahmani ahda. Dan pada tafsir, yakni pada nak menafsirkan firman Allah Ta'ala, ayat yang berbunyi la yamlikuna syafa'ata, tidak boleh memilikilah oleh mereka itu manusia, tak akan dapat memiliki, tidak akan dapat dia tu
asyafa'ata, akan syafaat, yakni pada hari kiamat. Itu ayat tu. Ayat tu duk cerita tentang seseorang tidak akan memiliki syafaat pada hari kiamat. Dia tak akan dapat syafaat orang tu pada hari kiamat. Illa, yakni melainkan manittakhaza indar rahmani ahda, melainkan bagi mereka-mereka yang telah menjadikan di sisi Allah Ta'ala, dia menjadikan akan janji. Malaikat orang-orang yang berjanji dengan Allah Ta'ala, gitu, baru dapat memiliki syafaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada mentafsirkan qauluhu ta'ala, ayat tadi, ala la yamlikun, apa tadi, la yamlikuna syafa'ata tu, hingga akhir tu, illa man ittakhadha indar rahmani ahda tu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menafsirkan qauluhu ta'ala tu, iaitu ahda tu, janji-janji itulah, yakni melainkan mereka hak telah berjanji dengan Allah Ta'ala tu, iaitu ahda di situ, janji-janji tu maksud dia iaitulah sembahyang yang 5 waktu. Maknanya tidak akan memiliki akan syafaat melainkan orang-orang yang sembahyang. Barulah dia dapat memiliki syafaat di hari kiamat. Orang ni yang akan diberi syafaat. Maknanya siapa? Orang yang sembahyang. Adapun orang yang tak sembahyang, mafhumnya tidak akan dapat syafaat di hari kiamat. Ini besarnya azab, nak menakuti bagi orang-orang yang tidak sembahyang, bagi orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Ini syafaat akhirat dia tidak akan dapat. Syafaat akhirat hanya kepada orang-orang yang sembahyang 5 waktu sahaja. Ini nak menakuti lah kan ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, difardukan oleh Allah Ta'ala. Tu ada apa dia panggil tu, ada tinggal tu, tiada, nak ada tiada tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gugur perkataannya, tiada, kena ada gitu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada difardu oleh Allah Ta'ala atas segala hamba, yakni hamba Allah Ta'ala itulah. Tiada difardu, tiada diperwajibkan, kemudian daripada tauhid, kemudian daripada kenal Allah Ta'ala, tiada difardu akan suatu yang terlebih kasih kepadanya, kepada Allah Ta'ala, daripada sembahyang. Lepas daripada tauhid pada Allah, sembahyanglah hak terlebih kasihnya, terlebih utamanya, maknanya dari sudut kefarduan tadi. Lepas daripada tauhid, sembahyang. Sembahyang tu besar nak ceritanya. Dan jika ada suatu yang terlebih kasih kepadanya, kepada Allah Ta'ala, kalaulah ada sesuatu yang terlebih kasih kepadanya, kepada Allah Ta'ala daripada sembahyang ni, nescaya diperbuatlah ibadat dengan dia, dengan itu suatu tu. Nescaya diperbuatlah ibadat dengan dia, dengan itu suatu yang terlebih kasih tu, hak daripada sembahyang tu, kalau ada lah, oleh segala malaikatnya, malaikat Allah Ta'ala. Tentulah akan diperbuatkan oleh ibadat oleh malaikat terhadap sesuatu yang terlebih kasih tadi oleh Allah Ta'ala. Kerana setengah daripada mereka itu segala malaikat tu rokok selama-lama gitu. Rokok yakni rokok selama-lama, dan sujud selama-lama, dan berdiri yakni selama-lama, qiyam selama-lama. Ada malaikat hok duk rokok selama-lama, ibadat dia pada Allah. Ada hok tengah sujud selama-lama, duk ibadat pada Allah. Ada hak sedang qiyam selama-lama, ibadat pada Allah. Dan ada hak duduk selama-lama, duduk ibadat kepada Allah. Tu semua apa dia tu? Pergerakan sembahyang nama dia. Bermakna inilah hak terlebih kasih, maknanya ibadat oleh Allah Ta'ala, iaitu sembahyang. Kalau ada ibadat lain lagi,
hak terlebih kasih oleh Allah Ta'ala daripada sembahyang ni, nescaya malaikat tu akan buat hak tu. Ni dah malaikat duk buatnya kelakuan-kelakuan hak kita duduk sembahyang di waktu kita berada di atas muka bumi ni. Rokok malaikatnya, sujud malaikatnya selama-lama, duduk qiyam selama-lama, duduk antara dua sujud selama-lama, begitulah. Itu semua kelakuan-kelakuan, maknanya kelakuan sembahyang. Dan dikatakan bahawasanya segala yang sembahyang daripada malaikat yang berada di dalam 7 petala langit itu, dikatakan dinamakan segala mereka itu segala hak sembahyang daripada malaikat tu, hak berada di dalam 7 petala langit ni, dinamo dengan Khuddamar Rahman. Ada nama suku nah puak-puak ni puak-puak malaikat ni, hak mana malaikat tu tugas dia nya, ibadat dia nya rokok selama-lama, sujud selama-lama, berdiri selama-lama, duduk selama-lama. Nama berapa nama dia tu? Khuddamar Rahman. Malaikat hak duduk buat ibadat, duduk khidmat kepada Allah Ta'ala yang bernama Rahman, yakni Allah Ta'ala lah. Setengah daripada nama Allah Ar-Rahman. Itu nama malaikat khusus tadi tu, nama dia Khuddamar Rahman. Dan membesar-besar mereka itu segala malaikat hak lain-lain lah dengan yang tersebut, yakni dengan mendirikan sembahyang tadi atas segala malaikat. Itu duduk puji perbuatan, maknanya perbuatan sembahyang tadi tu. Nak ceritanya besar ibadat sembahyang, duduk pakak puji malaikat-malaikat terhadap orang-orang yang sembahyang. Habis itu. Dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, sebaik-baik hamba Allah Ta'ala itu ialah segala mereka, khabarnya. Dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, sebaik-baik hamba Allah Ta'ala ni ialah segala mereka yang mengamat-amati, bukan yang diamat-amati, yang mengamat-amati. Tanda situ, bulat la ala sawab, yang mengamat-amati. Jangan pakoh, mungkin kesilapan cetak gitulah. Yang mengamat-amati. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sebaik-baik hamba Allah Ta'ala ni ialah segala mereka yang mengamat-amati dan mengintai-ngintai. Ya duduk amat-amati, ya duduk intai-intai, duduk cari akan matahari dan bulan dan segala bayang-bayang. Kerana apa tu? Dia ni senantiasa orang ni duduk mengamat-amati, duduk intai-intai, duduk tengok matahari, kehidupan dia maknanya, buat kerja dunia tu. Tapi hati dia tu duduk teringat, duduk tengok-tengok pada matahari. Kinayah pada nak teringat pada sembahyang lah ni. Duk tengok matahari, tengok pada bulan, duk tengok pada bayang-bayang dia. Kerana apa tu? Duk intai-intai mengamati pada matahari, bulan, segala bayang-bayang ni. Bagi kerana zikrillah, bagi kerana nak ingat pada Allah. Apa makna nak ingat pada Allah, zikrillah di sini? Yakni bagi kerana sembahyang. Tu duk tengok matahari tu lah. Sebagaimana kita nak belajar nanti tu, waktu zuhur, bagian tengok matahari begitu. Waktu malam begitu. Tengok bayang begitu. Jadilah waktu sembahyang, zuhur dan umpamanya. Tu duduk amati, mengintai-intai ni bagi kerana nak sembahyang. Inilah sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diriwayatkan lagi, pertama-tama barang yang dihisapkan hamba atas hamba tu pada hari kiamat itu, khabar, ialah sembahyang. Maka jika didapatkan sembahyang seseorang hamba tadi sempurna, kalaulah sembahyang dia tu sempurna, diterimakan sembahyang hamba tadi, dan diterima pula segala amalnya hamba hak lain-lain daripada tu.
daripada sembahyang tu. Dan jika didapat akan dia akan sembahyang seseorang daripada hamba tu pula, dapat kurang, yakni kurang sempurna, tak comel sembahyang dia, tak elok sembahyang dia, nescaya tiada diterima akan dia akan sembahyang tadi. Dan manakala tak terima sembahyang dia, dan tiada diterima pula segala amalnya, amal hamba dia, hamba Allah Ta'ala yang mana tak sempurna tadi. Ni hadisnya sebagaimana kita maklum tu lah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Iza salahat saluha sairu amalih, wa iza fasadat fasadat sairu amalih. Itu hadis tu. Maknanya awal-awal benda, awalu ma yuhasabu, awal-awal perkara, awal-awal ibadat yang akan dihisab, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Apa dia? Sembahyang. Itulah awal-awal ibadat yang akan dikira oleh Allah Ta'ala bila di hari kiamat. Awal ibadat sekali sembahyang akan dihitung, maknanya akan dikira satu-satu oleh Allah Ta'ala. Bermakna ibadat-ibadat lain wajib juga. Puasa wajib tunai, zakat wajib tunai, dan segala-segala ibadat-ibadat hak lain hak diperwajib, semua tu ibadat pada Allah. Tapi hak mula-mula sekali daripada ibadat hak akan dikira, dihisab, dihitungnya, sembahyanglah. Ni hak pertama-tama sekali dihisab sekali, sewaktu berada di hari kiamat dari sudut ibadat, sembahyanglah. Seolah-olahnya hak lain-lain tu tak tepi dululah. Puasa kita, hak kita buat letak tepi dulu. Apa lagi ibadat-ibadat selain daripada sembahyang, seolah-olahnya umrah kita tadi tu letak tepi dulu. Pastikan sembahyang kita tu luluh, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana dialah awal sekali. Dialah awal sekali akan dikira, dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Kerana dengan dia tadi, wa iza saluhat saluha sairu amalih, kiranya baik, molek, comel sembahyang seseorang tadi, maka turut jadi moleklah amalan hak lain. Dengan bahawanya amalan hak lain tu baru layak diperiksa. Manakala sembahyang kita tu diterima oleh Allah Ta'ala, comel, barulah amal-amal lain layak diperiksa. Dan diperiksa pula dengan secara mudah-mudah. Sebaliknya, wa in fasadat, sekiranya sembahyang kita tu tak comel, tak sempurna, tak molek, tak diterima oleh Allah Ta'ala, kalau ada qada dia tak buat misalnya, fasadat sairu amali, maka amal-amal hak lain tadi turut akan jadi rusak juga, dengan bahawa diperiksa oleh Allah Ta'ala secara payah-payah, secara halusi, secara terperinci. Maka dalam hadis ni, untuk kita maknanya buat mikir benda dunia pun begitulah. Contoh, kita naik kereta. Manakala kita naik kereta, ada robelok. Di robelok tu, benda hak mula-mula sekali diperiksa oleh pihak yang berwajib tadi, tentulah dia akan suluh di rotek kita. Rotek kita tu seolah-olah sembahyang lah. Seolah-olah sembahyang nak buat banding. Seolah-olah seperti solat kita. Kalaulah rotek tu hidup, nescaya hak lain-lain tu jadi mudah. Boleh jadi dia tak cek dah lesen ada ke tidak. Hak lesen apa semua ni seolah-olah seperti ibadat lain. Boleh jadi dia tak cek dah, pakai mudah-mudah dah, hak ni pun luluh dah, comel dah dia buat. Dia tunjuk mula-mula tu perkara tu molek dah, petanda orang baik maknanya. Lepaslah hak lain-lain. Ataupun kalau cek pun cek mudah-mudah, ada lesen, ada nak ke? Tak payah, gigi pakai gigi. Tu mudah hak lain-lain tu. Sebaliknya, kalaulah rotek tu mati, mapu hari bulannya, tentulah hak lain-lain tadi dia akan periksa secara payah, secara halusi. Lesen ada lesen,
Ada, tak memada dengan kata ada. Nak cek dah. Mari tunjuk dulu. Nak tengok tarikh dulu tu. Takut-takutnya guna lesen orang lain ke. Ataupun tarikh lesen pun mampu juga ke. Dia cek secara halusi. Tengok pula nak pergi mana dia tanya. Ada berapa dalam bonik? Tanya satu-satu dah lah. Kerana apa? Kerana awal-awal rosok dah. Fed dah awal-awal tu. Dia rotek tu. Bandingan begitulah sembahyangnya. Maknanya nak suruh kita faham perihal akhirat. Dunia ni tempat mikir benda akhirat. Begitu? Begitulah. Tu pastikan kalau ada qada sembahyang kita. Hanya adalah waktu kita lala dulu. Waktu kita maknanya tak mengaji dulu. Ambil wuduknya maknanya cekelang-cekeluk. Wuduknya tak sah. Wuduknya tak sempurna. Hak mengaji lain, dia buat lain. Sembahyang caku-caku maknanya. Seperti patut ayam patut dedok umpamanya tu maya cakuk-cakuk ikutlah. Tu benda-benda begitu tu perlu kita qada. Kerana hak ni awal-awal yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Molek hak ni, hak lain-lain mudah Allah Taala hisap. Cemah hak ni, rusak hak ni, huduh hak ni, semayang ni, hak lain-lain akan diperhalusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Hei Aba Hurairah, wallahu alam wa ilmuhu wa atam, jazakumullah." Ada lagi deh. Tak ingat. Pada dulu. Tak baca enggak tu hak tauhid tu. Bismillah. Surat 14. Mana? Sesungguhnya. Sesungguhnya. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Sesungguhnya telah diriwayatkan, telah diceritakan daripada Asma anak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Apa ni? Anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya telah diriwayatkan, yakni telah diceritakan. Siapa cerita tu? Daripada Asma, yakni daripada Sayyidatuna Asma. Siapa Asma ni? Anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, anak pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai ke atasnya, ke atas mereka berdua tadi, ke atas mereka berdua, bahawa sesungguhnya ia Asma bin Abu Bakar ni, binti Abu Bakar ni, sesungguhnya ia Asma. Asma cerita berkata, tak kena. Sesungguhnya ia Asma berkata gitu. Bahawa sesungguhnya ia Asma berkata, telah mengkahwin akan daku oleh Zubair, yakni oleh Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dia berkahwin dengan Sayyidina Zubair ni, Asma ni. Dia adik-beradik pada siapa ni? Sayyidatina Aisyah, anak pada Sayyidina Abu Bakar. Sesungguhnya ia Asma berkata, telah mengkahwin akan daku oleh Zubair, yakni oleh Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu,
Padahal tiada baginya, bagi Saidina Zubair ni, di dalam bumi ni, dia tidak ada apa? Tidak ada daripada harta. Dengan bahawa bukan tak ada langsung. Miskin dengan bahawa gitu. Miskin. Dan tiada memiliki ia Saidina Zubair ni pula akan sahaya. Dia pun tak ada sahaya. Maknanya tak kaya kalau orang tak ada sahaya pada zaman tu misalnya. Dan tiada memiliki sesuatu yang lain daripada satu kuda dan satu untanya. Unta dan kuda ni pula yang mendiruskan, mendiruh dengan makna menjirus, yang menjirus kebunnya, yakni kebun bagi Saidina Zubair tadi. Dia ada kuda, dia ada unta, adalah kebun satu. Tu yang dia ada. Sahaya tak ada, harta pun tak ada, banyak ada. Dengan bahawa miskin dia ni, pakai dia ni Saidina Zubair ni, bukan pakai kok, miskin. Ada kuda, ada unta. Tu pun kuda unta dia ada seekor ni untuk menjiruhkan kebun. Tu yang kerja dia. Maka aku, yakni aku Sayyidatuna Asma ni lah, maka adalah aku pula memberi makan akan dia, akan Saidina Zubair. Dia je beri makan kepada Saidina Zubair, bukan Saidina Zubair dak beri makan pada dia. Dan aku ni pula lah, kata Saidina Asma, mencukup akan dia, akan Saidina Zubair tadi suami aku ni, akan belanja Saidina Zubair. Dia lah bagi duit poket dan sebagainya, dan memelihara akan dia. Aku juga, dia kata, akulah hok jaga dia. Dan aku menambah biji kurma makanan bagi untanya, unta bagi Saidina Zubair. Aku juga bagi makanan kepada Saidina, pada unta dia. Tu. Dan lagi menggiling akan tepung gandum dan syair. Yakni aku juga, akulah hok jom giling, aku je hok buat syairnya. Syair tu seperti gandum lah. Dan aku perbuat akan dia, akan Saidina Zubair tu pula roti. Aku juga sediakan roti pada dia, nak hidang makanan akulah. Dan adalah aku memindahkan biji kurma, padahal aku junjung di atas kepalaku daripada perjalanan dua sulus farkhas. Dua sulus farkhas ni lebih kurang 3 kilometer. Tu 2 sulus farkhas, farsakh, lebih kurang 3 kilometer. Kata dia, akulah juga yang memindahkan. Yang memindah maknanya dia ambil pada satu tempat, wagi pada satu tempat. Dia ambil tu pula biji kurma ni, dia letak atas kepala dia. Ni Saidina Asma ni, Sayyidatuna Asma ni. Dia letak, dia junjung atas kepala dia, akulah hak memindahkan biji kurma daripada satu tempat, aku letak di atas, junjung di atas kepala aku. Aku berjalan tu pula lebih kurang 2 suluh farsah, lebih kurang 3 kilometer jauhnya, hingga menyuruh akan daku, akan Sayyidatuna Asma ni, oleh bapakku. Siapa bapakku? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa hak disuruhnya? Disuruh oleh ayah dia ni, kerana ayah dia tu kaya, Sayyidina Abu Bakar ni, banyaklah hartanya maknanya, dengan satu khaddam perempuan. Kata Sayyidina Abu Bakar, dia tawarkan kepada Sayyidatuna Asma, nampak anak dia ni, maknanya kerjanya penat, maknanya aku tawarlah, ayah dia tawar pada dia satu khaddam perempuan, berkhidmat akan daku, supaya berkhidmat pada akulah, tolong aku berian. Maka memadailah akan daku, tak payahlah aku, maknanya tak bersusah dah aku ni nak mundar mandir ambil buah kurma tadi, junjung atas kepala, pergi berjalanannya sejauh 3 kilometer, akulah belakangnya. Ada tinggal tadi, tak ayak, ada tinggal kan. Aku mencukup dan memelihara akan dia, dan aku menambah biji makan, dan lagi aku memberi makan akan dia dan memberi minum air. Tu tinggal situ tu. Kata Sayyidina Asma, dan aku menambah biji kurma
makanan bagi untonyo, unta Zubair tadi, akulah hak beri makan unta Zubair. Zubair ada unta, dia lah hak je berinya. Kerana Saidina Zubair tu tidak ada harta, dia jom beli, dia jom beri makan. Dan lagi aku memberi makan akan dia, akan unta Saidina Zubair, akulah juga yang berinya. Dan memberi minum air akan dia, akan unta, aku juga. Dan aku juga yang menjahit timba kulit. Menjahit timba kulit. Dengan maknanya dia kerja. Dengan maknanya Saidina Asma ni dia bekerja. Dan aku juga yang menggiling tu. Pakai langkau kat situ tadi. Dan aku juga yang menggiling akan tepung gandum dan syair. Dan aku jugalah yang memperbuat akan dia, akan Saidina Zubair tadi roti, sediakan roti. Dan adalah aku juga yang memindahkan biji kurma pada hak aku tadi junjung di atas kepalaku daripada perjalanan 2 suluk farsah, lebih kurang 3 kilometer tadi, jauh perjalanan tu. Hingga menyuruh akan daku oleh bapakku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia suruh dengan satu khaddam perempuan berkhidmat akan daku. Saidina Abu Bakar tawarkan kepada Saidina Osman, Sayyidatuna Asma, untuk diberikan seorang khaddam perempuan supaya berkhidmat kepada anak dia tadi. Kalau dia terima hak ni, maka memadalah akan daku. Tak payah dahlah akunya nak bekerja keras tadi. Dan memelihara ia khaddam perempuan tadi akan daku. Nescaya dia akan pelihara aku. Dia belakang dah akan buatnya. Lega dah akunya. Maka seolah-olahnya, kata Asma tadi, maka seolah-olahnya memerdekakan ia bapaku tadi, membebas ia bapaku tadi akan daku daripada berkhidmat itu, daripada berkhidmat kepada suami aku tadi. Maka adalah sebaik-baik perempuan itu, kata Sayyidatuna Asma, maka adalah sebaik-baik perempuan itu adalah cita-citanya itu membaikkan diri dia sendiri, dan memeliharakan badan dia sendiri, dan mengerjakan pekerjaan yang di dalam rumah bagi seseorang perempuan tadi. Itulah hak sebaik-baiknya. Apa dia? Dia membaikkan diri dia jaga diri dia tadi, badan dia, tidak kata bolu tak cukup apa semua tu, jadi jaga belakanglah tu untuk suami dia. Dan mengerjakan pekerjaan di dalam rumah, yakni dia sendiri hak buat kerja rumah. Ni sebaik-baik. Beri makan kepada suami dia, basuh baju suami dia, dialah tu panggil hak ni sebaik-baik perempuan. Semua buat kerja rumah tu. Hak sesuai dengan perempuan tadi buat kerja rumah. Bukan dengan makna buat kerja rumah tu kalau atap bocor dia juga hak gi. Hak tu tak layak dengan dia. Beki pahit pun dia. Bukan tu kerja lelaki tu. Kena tugas kita. Maknanya kilah-kilahkan plekat molek kan. Naik atas bumbung. Tu kerja kita, bukan kerja dia. Parok dia. Tu kerja-kerja hak sesuai dengan dia lah. Masak, basuh baju. Hak tu sebaik-baik perempuan. Kena ada cita-cita dalam hati dia begitu. Serta pula sembahyanglah dia tadi tu, sembahyang fardu yang 5 waktu, dan puasa pada bulan Ramadan, dan memeliharakan ia perempuan tadi akan faradnya farad perempuan, dan mengikut bagi suruh dan tegah suami bagi perempuan tadi. Kata Asma, perempuan hak sebaik-baik begini ni, hak ada cita-cita dalam hati dia begini ni, nescaya masuklah perempuan itu ke dalam syurga Tuhan bagi perempuan tadi, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Itu ganjarannya besar bagi perempuan yang berkhidmat kepada suami dia. Habis itu. Ini suatu tambih. Habis dah bab cara berkaitan dengan perempuan tadi. Dari sudut maknanya benda-benda tugas-tugas dia apa semua tu habis semua dah. Ni cara bagi lelaki pula. Habis dah fasa bagi perempuan. Ni kena pada kita lah pula dah. Ini suatu tambih. Kalau kena pada kita kena cepat-cepat. Cepat-cepat. Ini suatu tambih
pada menyatakan kebinasaan atas lelaki yang mempunyai isteri. Gitu. Nyo tu mudah-mudahan tidak ada. Bulat nyo tu. Ini suatu penjagaan pada menyatakan kebinasaan atas lelaki. Lelaki mana? Yang mempunyai isteri sebab berkahwin. Maka iaitu kebinasaan atas lelaki yang ada isteri sebab berkahwin ni bagi suami lah maknanya. Maka iaitu beberapa perkara, ada beberapa perkara kebinasaan dia. Setengah daripada kebinasaan tadi, setengah daripada beberapa perkara yang merupakan kebinasaan atas lelaki yang mempunyai isteri sebab berkahwin ni, setengah daripadanya bahawa tiada mudah memberi belanja isterinya itu daripada harta yang halal. Tak mudah bagi orang yang berkahwin ni, bagi suami ni, dia nak beri belanja pada isteri dia, nafkah tu lah, tapi nak beri daripada harta yang halal. Payah. Bukan mudah, tidak. Bukan ke semua lelaki begitu, tidak. Payah. Ni bab nak beri belanja nafkah pada isteri, tapi sumber daripada hak halal 100% tu payah. Ni kebinasaan ni. Kalau kita tak masuk dalam ni, azab lah menantinya. Ini tak mudah, tak ramai daripada kalangan lelaki memberi belanja kepada isteri dia daripada harta yang halal. Padahal wajib atas suami itu memberi nafkah. Maknanya tekanan kepada suami itu kena bagi nafkah. Tiba-tiba dia bagilah kerana hak ni wajib atas dia untuk memberi nafkah. Maka kerana wajib tekanan atas seorang suami tu untuk beri nafkah belanja pada isteri dia, maka ketika tu kadang-kadangnya dia akan terjerumus kepada harta yang haram. Terjerumus kepada nak cari benda hak haram daripada harta. Kerana apa? Kerana tekanan atas dianya wajib beri nafkah. Dah wajib beri nafkah, tak beri berdosa, carilah juga dia, cari. Tengok rupanya hak dia cari itu daripada sumber yang haram. Daripada sumber yang haram. Pandailah maknanya. Cari pitih tadi tu. Umpamanya letak pada satu-satu bank hak tidak patut syariah, tiba-tiba ambil dividen 2 juta, awak masuk 200,000. Lepas tu selama tu duk letak tu hak tak patut syariah ni, duk kekeh dividen, duk makan hak tu hari-hari, duk makan bagi pada suami, bagi pada isteri, duk makan hak tu. Tu dia panggil beri nafkah kepada isteri daripada harta yang haram. Kerana apa jadi begitu tu? Kerana tekanan atas dia nak beri nafkah. Kena cari, tapi cari tu daripada sumber hak tak baik. Bukan daripada sumber hak halal, daripada sumber yang haram. Kebanyakannya begitu kata dia. Tak mudah seorang suami tadi nak cari belanja daripada harta yang halal sengoti-ngotinya 100% hak halal ni. Kerana bagi dia tadi, kita suami tadi wajib beri nafkah. Dah begitu, maka adalah berkahwin itu. Maka dengan sebab tadi tu, dengan sebab berkahwin tadi itulah, sebab yang meluaskan di dalam menuntut makanan yang haram. Dengan sebab berkahwin tadilah punca maknanya terbuka luah untuk dia cari, maknanya kerana tekanan atas dia beri nafkah. Cari tak kena lubang, kena kepada harta yang haram, duk cari benda haram tadi. Lepas tu kepada isteri dia daripada harta haram tadi, sumber haram tadi. Istimewa pula, lebih-lebih lagi pula dia kata, lebih-lebih lagi pula terbuka luah dalam menuntut makanan yang haram ni pada zaman sekarang ini, kata pengarang. Ni zaman dia, apatah kita zaman sekarang ni. Zaman dia tu pun maknanya terbuka luah dah pintu untuk cari rezeki daripada sumber haram. Maka adalah di dalamnya itu, di dalam mencari rezeki, menuntut makanan daripada haram tadi,
membinasakan dirinya diri seseorang tadi, dan membinasakan pula ahli bagi seseorang tadi. Ini kita kena waspada, kita kena jaga-jaga, kita kena buat satu penjagaan, pastikan harta yang kita cari tadi, pendapatan hak kita dapat tadi, bukan sekadar tumpuan kita wajib nafkah, lalu tu melangkah hak haram. Jangan. Wajib nafkah, dan kita kena beri kepada dia tadi daripada sumber yang halal. Ni kalau tidak, membinasakan diri kita. Semuanya akan ditanya. Hadisnya di bawah ni. Adapun segala orang yang bujang, dia kata. Bujang ni maknanya tak berkahwin lah. Adapun orang yang bujang meroleknya, ia orang yang bujang ni sejahtera daripada demikian itu, demikian menuntut cari daripada sumber yang haram. Roleknya dia sejahtera lah, kerana dia nak makan tu untuk seorang diri dia je, mencukupilah. Untuk nak mewah tu dak mana. Kalau orang beristeri, orang berkahwin ni, nak lagi isteri dia lagi nak beli tu, nak beli ni, dia pergi kedai tu, maknanya nak kogor tu, nak kogor ni, kita belakang lah tu, kita lah duit kita lah, dia cocok, dia buat masuk dalam poket kita, dia ambil, dia pura-pura tak ada duit dan sebagainya. Kita lah kena belakangnya, kena sediakan ke semua tadi. Lalu tu di situlah punca kita tadi terjebak kepada cari benda-benda yang haram. Dan tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya seseorang hamba Allah Taala tu, ni hadis ni nak menceritakan tentang tadi sumber yang haram ni, akan diazab ni, akan ditanya satu-satu ni. Dan tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya seseorang hamba Allah ni diperhentikan, yakni diberhentikan ia seseorang hamba Allah Taala ni pada dekat neraca pada hari kiamat. Ada berhentikan dia dekat dengan neraca di hari kiamat kelak. Dan adalah baginya, bagi hamba Allah Ta'ala tadi, daripada beberapa kebajikan. Ni Nabi cerita, di hari kiamat nanti ada seseorang daripada hamba Allah, dia ni kena berhenti, diberhentikan dekat dengan neraca. Dan ada bagi dia tu beberapa kebajikan. Lalu tu bandingan kebajikan yang ada di dia tu, bandingan dia seumpama bukit yang besar. Maknanya banyak kebajikan dia yang dia buat ni. Kemudian maka ditanya akan dia, yakni oleh malaikat, akan dia, akan hamba Allah Ta'ala tadi, ada kebajikan hak seumpama bukit yang besar tadi, nisbah kepada banyaknya amalan dia nya, hak dia buat kebajikan tu di akhirat kelak, boleh dia lihat seumpama begitulah besar bukit dia. Maknanya ni kinayah daripada banyak. Lalu tu maka ditanya, yakni oleh malaikat, akan dia, akan hamba tadi tu, daripada memeliharakan ahlinya. Akan ditanya kepada dia tentang ahli dia, yakni anak isteri dia. Dan daripada hartanya, harta seseorang hamba tadi, akan ditanya tentang harta dia. Dan daripada dirinya, diri dia sendiri, dengan memeliharakan mereka itu ahli dan harta tadi. Mereka itu ahli, iaitu anak isteri tadi. Akan ditanya, akan tanya, mu jagalah macam mana anak isterimu tu. Dan ditanya pula daripada hartanya, daripada mana ia seorang mengusahakan akan dia akan harta. Tanya tentang harta pula, daripada mana kamu dapat harta ni, mengusaha dapat harta tu daripada mana, dan pada apa belanja akan dia akan harta, ke mana pula membelanjakan akan hartamu tadi. Tanya hingga habis segala amalnya, amal seseorang hamba yang mempunyai bandingan seumpama bukit yang besar tadi, sehingga habis segala amalnya yang kebajikan. Kerana apa? Kerana duk buat bayar kepada orang hak berhak tadi.
Mula-mula tanya ahli keluarga dia, dia jaga macam mana ni? Begian. Elok ke tak jaga tu? Tak elok. Maka amal kita tadi beri kepada dia. Tanya pula tentang harta. Harta kita ambil daripada mana dan segalanya. Semua harta kita tu dikikih bagi kepada ahli kita tadi. Dan dituntut balah bagi kejahatannya itu. Dituntut balah bagi kejahatan dia tadilah. Ambil daripada yang haram tadi tu. Dan akhirnya tiada tinggal baginya, bagi seseorang tadi, satu kebajikan jua pun tak ada dia kebajikan. Habis semua, licin semua, dibalah, dituntut kejahatan tadi, dibalah amal kebajikan bagi kepada orang tersebut tadi. Maka ketika tu menyerulah oleh malaikat. Yakni apa menyeru oleh malaikat? Yakni berteriak ia malaikat. Bukan malaikat menangis, berteriak ni. Berteriak dengan makna melaung, dengan suara yang kuat. Itu makna berteriak. Berteriak ia malaikat di hadapan orang yang banyak dengan kata malaikat, inilah orang yang memakan akan segala amal kebajikannya itu. Amal kebajikannya itu. Gitu. Kata malaikat, inilah orang hak jenis makan amal dia sendiri. Makan oleh segala ahlinya. Makan oleh segala ahlinya di dalam dunia. Dan terkaya ia hamba tadi tu. Dan terkaya dengan makna tak boleh nak tumpang amal dia. Itu maksud terkaya situ. Terkaya dengan makna dia tak boleh nak tumpang amal dia. Kerana apa? Diberi habis kepada orang lain. Itu makna terkaya situ. Inilah orang yang memakan akan segala amal kebajikannya itu, dimakan oleh segala ahlinya di dalam dunia, dan terkaya ia orang ini pada hari ini. Terkaya dengan makna dia tadi tu tak boleh nak tumpang amal dia sendiri. Tu terkaya ia pada hari ini dengan segala amalnya. Dia tak boleh nak tumpang amal dia, kerana semua sekali dikikih, digebuk oleh segala ahli dia, di atas kecuaian dia sewaktu dia berada di atas dunia dulu. Dan diriwayatkan lagi oleh setengah ulama bahawa sesungguhnya pertama-tama yang bergantung dengan makna yang meminta kebajikan, minta gati balah, itu makna yang bergantung. Dan diriwayatkan lagi oleh setengah ulama, diceritakan lagi oleh setengah ulama bahawa sesungguhnya pertama-tama yang bergantung dengan seseorang lelaki pada hari kiamat itu, orang mula-mula sekali hak minta kebajikan kita, minta ganti balahnya di akhirat kelak, iaitulah ahlinya dan anaknya, isteri dia, anak dia akan minta. Maka memberhentikan mereka itu segala ahli dia, anak dia ni, akan seorang lelaki tadi akan memberhentikan antara hadapan Allah Ta'ala, yakni hadapan maknawi, iaitu di hadapan pengadilan Allah Ta'ala, maksud kita. Manakala mereka tadi memberhentikan kita di hadapan pengadilan Allah Ta'ala, ya Allah, ni orang ni ayah aku ni, kalau ni subhanallah, ni suami aku ni, kena berhentilah kita ni. Maka berkata oleh segala ahlinya, hei Tuhanku, ambil olehmu, hei Tuhanku, bagi kami dengan hak kamu daripada lelaki ini. Ambil kebajikan dia ni daripada lelaki ni. Dia tak sebut dah cinta, dia tak sebut dah tak ini ni. Abang dia tak sebut dah, lelaki ni dia ni. Gitu. Maka bahawa sesungguhnya maka bahawa sungguhnya itu balik ibarat ni. Maka bahawa sungguhnya itu tiada mengajari akan kami, yakni lelaki ni tiada mengajari akan kami, yakni lelaki ni akan suatu hukum
Yang kami jahil akan dia akan hukum. Lelaki ni hai Tuhan, dia ni tak ajar kami tentang hukum-hukum. Kena kita ni orang ada suami, orang hak beristeri ni, tak ajar, tak kelik, duk mengajarnya senang berkira lah. Tapi suami isteri kita tak ajar ni nasihat diri sendiri ni. Kena batas hidung maknanya. Dan lagi adalah ia lelaki ini ni, anak kita, isteri kita akan kata di pengadilan Allah Ta'ala. Dan lagi adalah ia lelaki ini ni memberi makan akan kami, hei Tuhan, daripada harta yang haram. Padahal kami tiada mengetahui akan dia, akan harta yang haram hok dia bagi makan pada kami ni, kami tak tahu. Kami tahunya wang. Kami tahu waktu ya. Dia bagi, kami tibai. Dia bagi, kami telan. Itu hak kami tahunya. Kami tak tahu pun dia ambil daripada sumber hak haram. Maka ketika itu membalas oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu ahli dan anak tadi, daripada lelaki ini balah dengan seksa yang amat sangat. Kena balah kita. Di antara balahnya tadilah dia berikan kepada kita amal kita tadi, kebajikan kita semuanya dikikih oleh isteri kita, dikikih oleh anak kita lantaran daripada kita tadi cuai apa? Cuai yang pertamanya cuai ajar dia hukum syarak. Satu. Yang kedua cuainya kita tadi beri kepada dia makanan-makanan daripada sumber-sumber yang haram. Lalu tu semuanya diambil oleh dia, dikikih. Kata ulama sehingga habis dah kebajikan kita. Nak kikih apa lagi? Ketika tu amal jahat dia pula naik atas kita, berdebok. Lahnya seksa yang amat sangat. Tu maksud dia. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada mendapati akan Allah Ta'ala oleh seseorang dengan dosa yang terlebih besar daripada dosa yang jahil segala isi rumahnya. Inilah hak besar sekali dosanya, iaitulah kita membiarkan segala isi rumah kita, ahli keluarga kita tadi, anak isteri, duduk dalam keadaan jahil. Ni dosa hak terlebih besar, kerana meninggalkan belajar ilmu fardu ain itu sendiri adalah dosa besar daripada minal kabair. Minal kabair, setengah daripada dosa besar kita tinggal belajar ilmu fardu ain. Bukan dosa kecil dak, dosa besar. Tu tengok dalam kitab Qalyubi tu. Tengok dalam tu. Dia sebut tu setengah daripada dosa besar. Tinggal belajar ilmu fardu ain. Tiba-tiba kita tadi tak beri ilmu kepada isteri rumah kita. Apa ni segala isi rumah kita. Duduk dia dalam keadaan jahil. Setengah daripada dosa yang terlebih besar. Habis itu. Maka wajiblah atas suami mengajar ia akan isteri. Wallahu alam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.